Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berhormat, sidangan disambung semula. Jemput Sedili. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, Sedili ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bagian dalam perbahasan berkaitan dengan bajet Negeri Johor 2017 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor di Dewan Yang Mulia ini pada 17 November 2016 yang lepas. Sebelum itu, Sedili juga ingin merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada hari semalam. Sedili mendoakan semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku diberi kesihatan, dipanjangkan umur, InsyaAllah. Yang berhormat Datuk Speaker, Sedili ingin mengucapkan tahniah teramat sangat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang telah berjaya membentangkan bajet dengan misi membangun kemakmuran material, mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperkasa potensi insan. Sedili amat berbangga dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor bersama kerajaan Johor yang berjaya menerajui Johor. Saya yakin dan percaya sekiranya negeri Johor ini dipimpin oleh pihak di sebelah situ, maka musnahlah bangsa Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, sebenarnya Sedili tak ada niat untuk nak bercakap panjang kerana Sedili banyak dapat daripada limpahan bajet 2017 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, dan saya beranggapan inilah antara bajet yang terbaik setakat ini di negeri Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, Sedili ingin cuma mengulas sebelum ini berkaitan permintaan dan permohonan-permohonan yang telah dan sedang dan permohonan-permohonan baru khasnya di kawasan Sedili, kerana Sedili mempunyai kawasan yang begitu besar, ianya melibatkan 9 buah felda, 5 buah estet, 26 kampung tradisi, sebuah kampung orang asli dan Fekrah. Untuk pengetahuan, saya ingin ulaskan yakni di kawasan luar bandar. Nak beritahu kepada Yang Berhormat Datuk Speaker, keseluruhan kawasan Dun Sedili ada kawasan luar bandar yang mereka tidak terfikir dan tidak mahu bas 2 tingkat. Sedili tidak mahu LRT, Sedili tidak mahu padang golf. Sedili cuma mahukan yang pertama di kawasan felda, yang mana pelebaran jalan dari Mawai ke Gugusan Lok Heng dan Garisan Putih yang begitu sempit dan amat menyulitkan, telah berlaku banyak kemalangan. Ianya melibatkan 8 buah felda, termasuk di kawasan felda Aping Timur, Aping Barat, Gugusan Lok Heng, Gugusan Wahha, yang mana kawasan ini agak padat dan perlunya dan masanya untuk melebarkan jalan tersebut. Yang kedua berkenaan dengan felda juga, yang mana memohon supaya kerajaan negeri mempercepatkan hak milik tanah khasnya di kawasan peringkat 2, di kawasan-kawasan felda yang telah pun menjelaskan utang mereka, dan pihak felda telah pun membayar premium kepada kerajaan negeri Johor, seperti di Gugusan Lok Heng yang melibatkan Lok Heng Timur, Barat dan Selatan, Gugusan Wahha melibatkan Bukit Wahha, Sempang Wahha, Bukit Ester, dan sedikit di kawasan Aping Barat. Yang ketiga, masalah peparitan di kawasan Lok Heng Selatan selalu berlakunya banjir sehingga tidak dapat mengeluarkan hasil. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat telah bersetuju untuk memberi peruntukan sebanyak 300,000. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Yang keempat berkenaan dengan gajah yang sering kali saya bawa. Hari ini gajah bukan saja masuk di kawasan kampung tradisional, dah masuk di kawasan bandar Perani dah, dan dah masuk pula di kawasan felda, di kawasan kedai-kedai di kawasan bandar. Saya yakin dan percaya yang mana pihak ESCO telah
memberi tahu kepada saya bahawa kerja-kerja tender akan dilakukan dalam masa terdekat. Terima kasih, Esko. Yang kelima, isu Felda juga, yakni isu agak besar sikit berkenaan daripada penempatan generasi kedua Felda, yang mana sebelum ini pihak Felda telah membina rumah-rumah generasi kedua di kawasan Felda dan tidak boleh dijual kerana rumah-rumah tersebut tidak ada kelulusan daripada kerajaan negeri. Saya rasa dan percaya bahawa Felda gagal untuk membina rumah-rumah generasi kedua di kawasan Felda. Saya mengharapkan supaya kerajaan negeri Johor untuk mengambil alih bagi pembinaan rumah-rumah mampu milik di kawasan Felda khas untuk generasi kedua Felda. Yang keenam juga, saya mohon kepada kerajaan negeri melalui Esko Agama supaya di kawasan-kawasan Felda boleh ditempatkan membina rumah-rumah ibu-ibu tunggal, ibu-ibu tinggal, ibu yang ada anak tapi tak ada bapa, dan ibu-ibu yang miskin. Selama ini dengan status DSA, Felda tidak boleh membenarkan membina rumah kepada anak-anak peroka di tanah atau belakang rumah ibu bapa mereka. Dia mesti nak bina rumah tu bumbung bercantum. Kita minta supaya khasnya kawasan-kawasan Felda ini melibatkan ribuan peneroka yang anak-anak dia tak dapat membina rumah di belakang rumah kerana atas faktor status tanah tu tanah DSA. Dan saya minta juga supaya benda ini diambil berat kerana Majlis Agama Islam tak boleh membantu kepada generasi kedua yang nak buat rumah di belakang rumah ibu bapa dia. Saya rasa dah tiba masanya Yang Berhormat Datuk Speaker supaya perkara ini dapat diatasi. Yang ketujuh berkenaan dengan Felda, yakni bekalan api dan air yang sering terputus. Dun Sedeli setiap kali pagi raya belum pergi sembahyang baru pakai samping. Isteri saya nak pakai samping dah dapat telefon. Dah marah dah, air tak ada. Wabi air tak ada. Saya kata mandilah kat laut. Dia kata pedih, kata dia. Jadi saya mohon supaya bekalan-bekalan air di kawasan gugusan Wahar dan gugusan Lok Heng termasuk api, harap minta dipercepatkan atau dipulihkan. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Speaker, saya nak berkaitan berkenaan dengan kampung tradisional. Yang mana kampung tradisional melibatkan 26 kampung tradisional, yang mana Sedeli kawasan pesisiran pantai yang salah satu kawasan pantai yang cantik. Kalau kita lihat di kawasan Pengerang, kawasan pantai sudah digunakan untuk pembangunan rapid, dan di Desaru, pantai Desaru dah melibatkan taraf antarabangsa 5 bintang, 6 bintang. Tapi di kawasan Sedeli, kawasan-kawasan pantai yang boleh dihadiri atau didatangi semua golongan. Tapi kawasan pantai itu tidak dapat dibangunkan. Saya bermohon dan mencadangkan supaya Esko Pelancongan kena ambil berat kerana kawasan itu adalah kawasan yang cantik dan tak makan nyawa. Kalau di kawasan ada satu tempat tu banyak nyawa, ini tak ada nyawa pasal landai dia punya pantai dia, dan dikunjungi oleh berbagai-bagai orang free. Bila free ni memang ramai orang. Dan yang keduanya, Yang Berhormat Datuk Speaker, di pantai Sedeli ni ada kawasan kampung Sedeli Dalam. Sedeli Dalam ni depan dia ni ada satu pulau kecil. Bila bulan November maka air surut, dia orang ni cari ala. Ala, kalau kita ni lala, orang Sedeli panggil ala. Ala ni yang datang ni daripada Pontian, Keluang, ada daripada Mersing, dan ada juga daripada Selangor. Kalau musim dia tu, semua orang kampung akan berkumpul. Itu kalau air pasang mengejut tu, beribu yang mati. Kawasan tu dia akan menyeberangi satu pulau tu dan dia akan cari ala tu. Ini dah mula permintaan yang tinggi. Pada saya ini satu produk pelancongan yang baru. Satu pelancongan yang baru. Saya rasa kalau katalah nak datang, saya boleh bawa. Makan disediakan. Tempat tinggal disediakan, ditanggung oleh Dun Sedeli. Kerana kawasan ni, Yang Berhormat Datuk Speaker, ini yang tidak ada di kawasan-kawasan lain. Dalam negeri Johor ni dah satu-satunya. Rugi kalau kita tak membangunkan
kalau ini sebagai satu produk pelancongan. Saya mengharaplah supaya yang terlibat supaya tahu dan datang sendiri tengok apa pembangunan baru yang boleh dianggap produk baru. Yang ketiga, Pekan Sedeli perlu dibangunkan dengan pembinaan bus stand. Kawasan Sedeli ni tak ada bus stand. Yang berhormat Datuk Speaker. Yang berhormat Datuk Speaker pernah bekerja di Kota Tinggi. Daripada yang berhormat Datuk Speaker bersih lagi teruna sampai dah ... Itulah Sedeli. Tak ada bus stand. Saya merayu. Apa dot tu? Tambah dua. Saya mengharapkan supaya kawasan itu dibangunkan kerana itu kawasan-kawasan pelancongan. Banyak daripada penawar yang ada sekolah asrama, ada bandar baru, dia orang nak pergi melancong tak ada, dia pergi ke Sedeli. Bila pergi Sedeli, dia memakan masa lebih kurang 15 minit dan 20 minit melalui jalan pesisir pantai. Jadi saya mengharapkan supaya adakan bus stand. Yang keempat, berkenaan dengan kampung tradisional, saya mohonlah kerana di kawasan Pekan Sedeli tidak di bawah majlis daerah. Untuk pengetahuan yang berhormat Datuk Speaker, yang seramai banyak kampung tu tadi yang terlibat dengan majlis daerah hanya di Sedeli Besar. Tapi di Pekan Sedeli ni bukan di bawah majlis daerah. Jadi saya mengharaplah supaya kerajaan tempatan dapat membina pintu gerbang ataupun satu identiti berkenaan dengan kapal. Kita dah hantar kereta kerja tu kepada majlis daerah supaya buatkan satu kapal separuh besar kapal, kerana Sedeli adalah salah satu pengeluar ikan terbesar di negeri Johor. Yang kelima, yakni mohon baik pulih jalan antara Tanjung Sedeli ke Sedeli Kecil, Lian Mat Teruk, bertampal-tampal. Ini kalau kita dekat kalau kita demam tu, dekat tepi tu dipasang koyok. Saya rasa koyok tu dah lebih tebal daripada muka kita. Pasal ditampal bertindih-tindih. Tapi itu jalan persekutuan. Saya mengharapkan supaya dapatlah dibangunkan terus menuju ke kawasan Desaru. Yang ketiga, berkenaan Fekra Sungai Ara. Fekra Sungai Ara yang berhormat Datuk Speaker, bahawa Fekra Sungai Ara, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor telah mendapat hak milik yang selama ini beliau berkorban, penduduk-penduduk berkorban untuk dapatkan hak milik. Alhamdulillah. Cuma masih ada lagi kekosongan lot tanah lebih kurang 300 lot. Kita mohon supaya Sedili sida duduk.
Lili, sila sambung. Yang ketiga tadi Fekra Sungai Ara, penempatan generasi kedua anak-anak peserta Fekra selama dianggarkan 300 lot yang sedia ada untuk diberi penempatan tambahan pula. Kerajaan Barisan Nasional sekarang telah memberi peruntukan untuk membina rumah Risdan dan rumah-rumah Fekra. Tapi isunya itulah berkenaan tanah. Saya mohon supaya kerajaan negeri dapat mempertimbangkannya dan dapat dibangunkan dengan kadar segera. Yang keduanya, di Fekra Sungai Ara ni, bersebelahan Fekra Sungai Ara ni ada beberapa estate yang kawasan itu agak jauh daripada bandar Kota Tinggi dan tiba masanya untuk dilantik satu ketua kampung. Pada dasarnya alhamdulillah surat daripada Pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah membalas untuk bersetuju untuk nak wujudkan ketua kampung di situ. Saya rasa dah tiba masanya, cuma saya mohon untuk dipercepatkan. Yang keempat berkenaan dengan kampung orang asli, yakni Kampung Selangi. Saya jadi wakil rakyat daripada 2008 sehingga ke hari ini, hampir dekat 8 tahun saya berucap, tak pernah putus. Saya bercakap berkenaan dengan kaum Kanak yang satu-satunya ada di dunia. Banyak kali saya cakap dah, di dunia. Ini bukan di kawasan daerah Kota Tinggi, ini di dunia. Ada tinggal 24 keluarga yang masih wujud. Datuk SS pernah jadi DO Kota Tinggi, tahu dia. Nak menguatkan kaum Kanak ni, orang dia kecil-kecil. Ni ketua Tok Batin dah meninggal, Tok Batin baru lagi dah meninggal. Kesihatan auzubillah lah, saya tak nampak. Ni bukan Esko Datuk Ayub, nak mantai Datuk Ayub, tidak. Ini daerah punya Datuk Ayub. Kesihatan jarang, gigi dia yang berhormat nak tengok pun tak selera, lagi kan kalau nak dot-dot memang tak selera. Ini realiti. Saya cakap daripada hati. Pasal apa? Dia pun manusia. Saya nak cerita lagi, dia pendapatan daripada Fekra, dia ada kebun, kerajaan negeri bagi kebun, tapi Felda bagi sara hidup dia RM300. Dia masuk ke hutan. Kalau sebelah petang nak pergi nanti kat kawasan Kampung Selangi tu, daripada bapa, bini, isteri bukan iswan, isteri, lepas tu yang anak yang tua yang berderet bawa pancing, bukan pakai sebano tu, bukan. Dia pakai kayu je, beratur je untuk nak cari ikan keli, nak cari apa. Ada satu kali tu YB, saya kena kejar dengan harimau, kata dia, pasal nak cari barang-barang dekat hutan. Kerana saya minta maaf, kerana Fekra dah tiba masanya untuk mengubah dasar, kerana tanah yang dibagi itu tak setimpal dengan pulangan, dengan sara hidup RM300 setiap bulan. Saya minta lah supaya benda ni dibangunkan. Pihak pelancongan dah 8 tahun saya bercakap, ini satu-satunya kaum Kanak di dunia. Orang daripada luar negara datang, yang Muhammad Datuk Speaker datang, buat tengok apa semua. Dan kita dah latih dia untuk buat rotan pakai tu, tapi separuh jalan kita buat kelas untuk membaca. Hari ini kaum Kanak 2 orang dah boleh main kat Facebook. 2 orang kaum Kanak dia boleh baca kat Facebook. Kalau buat kelas tu sebiji cerita macam Piramli, ARYAM Yam, unta, kata dia. Saya ada kat situ, saya masuk dalam Facebook, ada buat kelas sampai dia boleh membaca. Sampai dia boleh membaca, 2 orang yang boleh membaca, sampai dia pergi kelas ni, dia nyusukan anak. Saya kata tutup. Saya pantang nampak benda-benda macam tu. Kan? Tutup, tapi kerana dia nak ubah nasib dan masa depan dia. Dia pun manusia, walaupun dia dianggap orang asli. Tapi mana? Sama dengan yang selalu Wabi tengok tu. Tak sama. Yang selalu saya tengok kelas A. Saya beritahu, sebab itu saya kata, ini bukan soal kita nak tempat untuk nak mengaibkan seseorang. Ini tempatnya untuk kita dibagi kepercayaan supaya kita bawa dan keutaraan dalam dewan ni. Ambil tindakan. Kaum Kanak satu-satunya dalam dunia. Saya tak tahu nak cakap bahasa apa lagi yang saya nak cakap supaya jelas. Pengurusi pelancongan dah ambil nota. Lepas gitu juga dia tulis. Selili sila gulung. Yang mana Datuk Speaker, tadi Felda dah sebut, Fekra dah sebut, Kampung Nasional dah sebut,
orang asli pun dah sebut. Habislah tu. Lain-lain perkara sikit dia. Lain-lain perkara ni masalah kemalangan. Saya ingat Esko Kerajaan Tempatan dia lalu. Antara Kota Tinggi Kemersing yang berhadapan dengan LGN yang selalu kemalangan, selalu melibatkan nyawa, dah berpuluh nyawa. Dibawa perkara ini daripada Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Johor jadi DO sendiri bawa, tapi sampai sekarang itu belum lagi banjir. Hujan je sikit banjir tak boleh lalu. Pelancong nak pergi ke Mersing dah tak boleh pergi lagi dah. Bot dah booking dah. Ini melibatkan ratusan kenderaan. Jadi pun ambil tindakan pasal saya tak boleh ngata Esko ni pasal ini pun duit federal tu jalan-jalan federal. Jadi saya mintalah supaya ambil serius perkara ini, jadi bawa tempat lain. Dah tak ada tempat lain lagi saya nak bawa, inilah satu-satunya. Dan seterusnya kawasan ini juga rendah. Saya dah cakap tadi rendah pasal banjir. Yang Mohd Datuk Speaker, sebelum saya nak akhir ini, walaupun banyak yang saya mohon, tapi banyak juga perkara-perkara yang telah selesai. Khasnya baru-baru ini yang amat berhormat berkenaan dengan isu air. Alhamdulillah, air di kawasan Sedeli, saya harap bertenang rakyat Sedeli, kerana yang amat berhormat telah meluluskan lebih kurang hampir dekat 25 juta. Dan saya terima kasih kepada pihak JNG yang baru-baru ini atas arahan Esko untuk gali Telaga Tiup, dan akan buat lagi di kawasan lain. Dan yang amat berhormat Menteri Besar dalam bajet tambah lagi 1 juta untuk buat 2 tiup lagi untuk akan datang seandainya musim kemarau, bermakna kita ada bekalan air bawah tanah yang saya tengok sendiri di korek dalam 120 kaki. Alhamdulillah mancur air dia, yang berhormat Datuk Speaker. Laju betul air dia. Terima kasih Datuk Speaker, Esko yang berkenaan. Seterusnya sebelum saya nak gulungkan nak gulung yang berhormat Datuk Speaker, saya sebetulnya cakap tak selesa sebab saya bingung. Sampai sekarang saya bingung. Baru-baru ni sejak dah 5 hari kat sini saya bingung. Pasal saya bingung, jiran saya Jorak dulu sebelah saya. Jorak dulu sebelah saya. Kalau kat Jorak sebelah sana, kalau di sebelah situ, bukan sebelah sana, sebelah situ, kalau dia cakap pasal GST, dia cuit saya. Saya tengah mengigil nak buat ucapan, dia cuit saya. Apasal bongok sangat. Dia yang cakap, Jorak cakap, bukan saya cakap. Dia cakap yang kat situ tu bongok sangat, kata dia. Pasal GST tak faham-faham. Bukan saya cakap. Tu ada pun. Tadi tak ada. Sebelah saya. Pasal dia cuit saya. Saya tak tentram, sikit cuit. Apa yang sebelah situ cakap dia cuit. Bongok sangat tu, kenapa tu? Bangang sangat tu. Ni bukan saya cakap. Orang situ juga yang cakap. Jadi itu yang saya kadang-kadang saya jam. Bila cerita pasal buat bantahan tu, buat bantahan ni, dia yang bantai saya. Saya kadang diam je sebab apa, takut Speaker tengok saya. Dia ambil tindakan. Dia yang kecoh, sikit-sikit cuit saya. Saya tak boleh buat kerja. Tapi hari ni dia nyalakan GST pula. Yang sebelah, jadi saya bingung. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya kalau cerita dengan anak saya pun, anak saya bahak ketawa. Pasal apa? Itu hari cakapnya lain, hari ni cakapnya lain. Memang itulah budaya orang sebelah sana. Itulah budaya dia. Sebelah situ minta maaf, di sebelah sana. Di sebelah situ saya minta sebelah sana saya minta maaf. Di sebelah situ memang PL-nya macam itulah. Apa saja kita buat, macam contohnya Pekan Nanas. Esko dah arahan untuk berkenaan dengan kawasan perjudian. Hari haji kat Facebook beritahu Inari buat kat mana, Dia kata TNB tak betul. TNB, kalau tak ada TNB, saya tak tahulah orang yang sebelah situ ada anak atau tidak. Tak tahulah, tak ada aircon, tak ada kipas angin. Hormati orang lain bekerja. Siang malam bekerja, berhadapan risiko yang tinggi. Dia boleh cakap, dia kata itu dekat Pekan Nanas bersih ada lagi macam. Saya pun tak faham lah. Nak cerita nak burukkan di sebelah situ, memang PL dia macam tu. Nak cerita baik tak boleh. Tak boleh buat kawan, memang tak boleh buat kawan. Memang tak boleh. Pasal sikap dan cara dia, itulah dia. Isap rokok sama-sama boleh. Isap rokok sama-sama boleh. Pasal durian kahwin dia boleh cerita. Pasal tu pasal dia boleh cerita. Lepas tu kat dalam dewan dia cerita lain. Memang tak boleh dipercayai. Orang-orang yang seperti ini tak boleh dipercayai. Kesian bangsa Johor. Kalau bangsa Johor dipimpin orang di sebelah situ. Jadi yang berhormat Datuk Speaker, saya Okeylah, tutup. Mengata banyak sangat berdosa. Dengan ini Sedeli menyokong usul yang dibawa oleh Rengit. Terima kasih Sedeli. Akhirnya
terus Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam afakat. Salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Speaker, Semarang mengucapkan jutaan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama dalam perbahasan yang sedang berjalan ini. Semarang juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih dan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Yang Maha Mulia Tuanku. Semoga Allah melanjutkan usia tuanku, insya-Allah. Yang Amat Datuk Speaker, Semarang juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih dan tahniah serta sabas khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar selaku pemimpin negeri di atas kejayaannya mengenengahkan satu bajet yang telah pun rata-rata ahli dalam dewan ini menyatakan puas hatinya. Malahan saya ucapkan juga terima kasih di atas kesopanan Ketua Pembangkang menghargai bajet 2017 Johor Darul Takzim ini. Yang Amat Datuk Speaker, sebenarnya tidak ada banyak yang nak diceritakan. Di hadapan kita ini adalah satu cerita kejayaan, satu success story dengan izin, satu pembentangan report book bersama dengan perancangan dan jangkaan yang realistik oleh pihak kerajaan negeri. Saya bersetuju bahawa ianya bukannya suatu perkara yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang, tetapi ianya adalah hasil komitmen, integriti, amanah dan juga kerja sungguh-sungguh Yang Amat Berhormat bersama dengan barisan Esko dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan dalam negeri Johor Darul Takzim ini. Ianya adalah satu yang membanggakan. Nak cerita apa lagi? 1001 cerita pun untuk menindakkannya. Realitinya masyarakat di luar sana bukan saja melihat, membaca dan mendengar, tetapi merasai keberkesanan bajet-bajet yang lalu dan mudah-mudahan bajet yang akan datang juga. Sorotan pencapaian bajet 2013, 2014 hingga 2015 kepada saya adalah satu keberanian Yang Amat Berhormat untuk menyatakan bahawa inilah yang kita usahakan dan inilah dia janji-janji yang telah kita laksanakan. Dan inilah sebenarnya nikmat daripada barisan nasional kerajaan yang diberi kepercayaan ini. Justru itu Yang Amat Berhormat, yang Muhammad Datuk nak cerita apa lagi? Bukan saja kita menyatakan bahawa kita berjaya, tetapi pihak luar juga mengakui bahawa kita berjaya. Ianya disokong dengan angka-angka, statistik dan data-data. Kita dapat melihat bagaimana suara hati Johor itu diterjemahkan, bagaimana ianya diterjemahkan tentang pelaksanaan. Dipendekkan cerita, kerajaan ini futuristik dan pada masa yang sama berorientasikan perkhidmatan yang dapat dirasa kehadirannya. Yang Muhammad Datuk syukur alhamdulillah dalam dewan hari ini kita sama-sama mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah kerana tidak ada insiden-insiden yang memalukan untuk negeri Johor sebelum ini. Mari kita selusuri apa yang berlaku dalam negeri Johor sepanjang 2015, 14 dan 13. Alhamdulillah, kejayaan demi kejayaan. Tidak ada pemimpin ketua kerajaan kita diseret oleh SPRM, tak ada. Tidak ada konflik, benda-benda yang kontroversi tentang berbilion pelaburan yang ada dalam negara ini, dalam negeri ini. Ini semua adalah sebenarnya nikmat-nikmat yang tersembunyi di atas nikmat-nikmat yang kita dapat lihat dan kita rasai
dalam negeri ini. Yang Amat Datuk Speaker, ianya juga adalah kepada saya suatu hasil di atas usaha yang fokus pada oleh pihak kerajaan untuk memastikan Johor ini maju ke hadapan. Dan pada masa yang sama, Yang Amat Datuk Speaker, terserah kepada kita untuk berlaku adil kepada diri kita. Apakah itu maknanya adil meletakkan sesuatu itu pada tempatnya? Kalau betul, kata betul. Kalau salah, kata salah. Kalau ada satu organisasi atau institusi, ada 10 perkara yang tidak baik, tetapi ada 11 perkara yang baik daripadanya, sewajarnya kita harus menyatakan bahawa 11 ini harus dipilih untuk mengetuai institusi dan organisasi ini. Itulah adalah takja keadilan. Yang Amat Datuk Speaker, inilah bajet 2017. Perancangan dan projeksi pendapatan. Walaupun ada kita melihat pada pihak pembangkang yang mengucapkan terima kasih, pujian, tetapi pada masa yang sama secara sinis memperkecilkan. Yang Amat Datuk Speaker, harus diingat, fail dengan izin, fail to plan is plan to fail. Kegagalan untuk merancang adalah merancang untuk kegagalan. Sebab itu, apa pun yang kita buat, ia dimulakan dengan perancangan. Yang Amat Datuk Speaker, saya insaf dengan ayat Quran yang dibaca oleh Pak Yani, ayat As-Saf nombor 2 dan nombor 3. Tetapi saya ingin mengingatkan diri saya dan semua ahli dewan ini bahawa ucapan ini bukanlah sekadar untuk orang sebelah sini sahaja, tetapi ianya juga adalah tertuju kepada Tuan yang membaca ayat ini. Ayat As-Saf nombor 2 dan nombor 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Ayat nombor 3 pula, amat besar kebencian di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Ianya bukan sahaja untuk mereka yang mendengar, tetapi pada mereka yang membacakan. Dan ia seharusnya dibaca untuk ayat yang keempat pula, yaitu sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Ya Amat Datuk Speaker, sebab itulah tepuk dada tanya selera. Apakah kita benar-benar melakukan seperti mana yang kita cakap? Saya percaya terletak kepada individu yang terlibat. Tapi insya-Allah ini menjadi satu ingatan kepada kita semua. Kerana ingatan ini baik, mudah-mudahan ianya memberi iktibar kepada semua pihak. Yang Amat Datuk Speaker, saya heran. Ada pihak yang menyatakan bahawa majunya sebuah negeri itu adalah kerana kehebatan pembangkang. Analoginya, satu pasukan yang kalah menyatakan bahawa pasukan itu menang kerana kehebatan dia. Kecemerlangan sebuah negeri itu adalah kerana kecemerlangan pembangkang. Sejauh mana benarnya? Begitu aneh untuk didengar, apatah lagi untuk dipercayai. Apa saja kejayaan pihak pembangkang, Pakatan Pembangkang ini? Konvensinya tidak menjadi. Untuk mewujudkan satu simbol untuk pakatan pun mereka gagal. Apatah lagi untuk meletakkan satu calon, satu lawan dalam pilihan raya. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita buktikan. Yang Amat Datuk Speaker, Allah takdirkan Pulau Pinang bersama dengan pembangkang, Selangor bersama pembangkang.
Apa yang boleh dihebatkan? Kali ini nampaknya kurang, alhamdulillah. Ahli Dewan Undangan Negeri Johor menjadikan Penang dan kalau dengan Selangor menjadi contoh. Apa contoh yang boleh dibuat? Nak pilihan raya majlis di Penang dan Selangor pun tak buat. Bermakna mereka menyatakan untuk satu perkara yang memang tidak boleh dilakukan. Asal cakap, jangan jadi pembangkang asal bangkang. Yang Datuk Speaker, kerana pandai sangatlah Pulau Pinang 7 tahun berturut-turut negeri Pulau Pinang itu bajetnya bajet defisit yang berhormat Datuk Speaker. Dan kerana tidak pandai Johor lah 7 tahun berturut-turut surplus bajetnya. Inikah maksudnya? Sebab itu yang amat Datuk Speaker, saya juga ingin terperanjat apabila Setulang menyatakan bahawa Forest City mempertikaikan kolaborasi syarikat kerajaan dan syarikat luar negara membangunkan Forest City, yang menyatakan secara prejudisnya bahawa ini adalah satu perancangan belum tahulah dilaksanakan. Ya Allah, datanglah ke Forest City. Dah 300 ekar tanah telah dibangunkan. Hotel 4 bintang dibangun dalam masa 10 bulan. Ada 10,000 lebih unit telah dijual. Dah 1,000 sekurang-kurangnya setiap hari 1,000 pelawat daripada tanah besar negeri China datang ke negeri Johor melawat Forest City. Limpahannya hotel-hotel yang penuh. Yang Muhammad Datuk Speaker, Setulang terlalu jauh dengan Forest City. Dan jangan terperanjat, mudah-mudahan McKinsey meramalkan dia memberi pulangan 3 bilion ringgit setahun kepada PBT yang berkenaan. Mudah-mudahan ia menjadi kenyataan. Yang Muhammad Datuk Speaker, ini semua adalah gambaran bahawa pihak pembangkang dalam sindrom of denial, dalam sindrom penafian sepanjang masa yang serius. Sebab itu dalam hal ini, ayo kita di Johor, realitinya kita bersidang di sidang Dewan Undangan Negeri Johor, menceritakan harus dalam berkenaan dengan Johor. Kalau menceritakan tentang perkara-perkara yang di luar daripada negeri Johor, yang tak boleh dijawab, bukan kerana tak nak jawab pun, maka saya mencadangkan rasanya mereka layak untuk bertanding parlimen dalam penggal yang akan datang. Yang Amat Datuk Speaker, secara tulus Yang Amat Berhormat mengingatkan, Johor ini adalah satu-satunya rumah kita semua. Dalam ketegasan, ia menegaskan dengan cara yang begitu lembut, mengingatkan semua kita bahawa ini adalah rumah kita. Johor rumah kita dah lengkap. Bilik bujang ada, bilik anak dah kahwin ada, bilik suami isteri ada, dapur elok, tempat halaman luas, tempat rehat ada. Namun kalau patah lantainya, tukarlah patah lantai. Kalau sengit tangganya, betulkanlah tangganya. Itulah falsafahnya. Jangan kerana gambar di dinding sengit dirobohkan rumah dan kita duduk tepi kolam, tepi pokok. Ini tidak bijak namanya. Sebab itu Yang Hormat Datuk, sebagai mengaku sebagai rakyat Johor, warga Johor, bangsa Johor, kita harus ambil inisiatif untuk menjaga rumah kita ini dengan baik. Siapa ketua rumah kita? Keluarga kita, ketua keluarga kita? Ketua kita adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kita. Sebab itu, tak dapat bantu, tak apa. Sekurang-kurangnya kita mendoakan yang baik.
Tetapi jangan pula kita menjadi liability yang membuka rumah kepada pencuri, membuka tingkap kepada penceroboh, dan merosakkan rumah ini daripada dalam. Sedangkan kita tahu ini adalah rumah kita. Yang mana tu? Ayo berlaku adil lah. Betul kata betul, salah kata salah. Kepada saya, kita tak salahkan pembangkang kerana membangkang. Untuk menegur, ahli-ahli yang berhormat kita menegur kerajaan dengan terbuka. Tidak ada soal yes man di sini. Mereka boleh menyatakan dan menganjurkan apa yang untuk kebaikan bersama. Tetapi sehingga saat ini belum lagi ada keperluan kerajaan ini ditukar kepada kerajaan yang lain. Yang Amat Datuk Speaker, setulang Sekuda jangan gembira sangat dengan kehadiran Jorak di sebelah situ. Jorak ke situ kerana kehendak dia, bukan kehendak rakyat dan kawasan Jorak. Dan saya pasti wakil Jorak yang akan datang pasti akan berada di sebelah kerajaan Barisan Nasional yang ada ini, insyaAllah. Yang Amat Datuk Speaker, saya nak ucapkan tahniah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor Darul Takzim. Jangan tak tahu, kita juara bola sepak, kita juara dalam pembangunan. Tetapi baru-baru ini saya nak maklumkan Dewan yang bertuah ini bahawa 5 PPD dalam negeri Johor ini mencatat keputusan yang terbaik daripada 10 PPD 135 dalam Malaysia yang ada. Ini adalah satu kejayaan. Kita harus beri kredit kepada Johor Bahru nombor ke-3, Muar nombor ke-6, Keluang nombor ke-7, Segamat nombor ke-8, Batu Pahat nombor 9. 5 daripada 10, 5 daripada 135 PPD dalam negara ini, Yang Hormat Datuk Speaker. Ini adalah berkat pendidikan yang ampuh, pendidikan yang baik, prasarana yang cukup oleh kerajaan yang sedia ada. Yang Hormat Datuk Speaker, bukan itu saja. Kita ada perfect score dengan izin yang kedua dalam Malaysia. Sebab itu ianya adalah satu kejayaan. Satu lagi Yang Hormat Datuk Speaker, ini adalah success story, cerita kejayaan tentang inisiatif yang amat berhormat Menteri Besar kita dengan mengadakan kelas ikfak untuk tadika Islam ini. Hebat. Anak umur 6 tahun di tadika Islam, di tadika kita, tadika kemas kita, yang dulu dia kata tadika kemas ini adalah tadika makan-makan, nyanyi-nyanyi. Sekarang ini mereka boleh menghafaz surah An-Naba sepenuhnya. Dan pada masa yang sama, dia juga boleh menghafal Asmaul Husna. Saya mencadangkan kerajaan negeri dengan apa cara sekalipun memperkasakan. Dalam Parlimen Hitam kita ada 6, tahun depan ada satu lagi tambah jadi 7. Kita mahu kelas ikfak ini ditambah daripada masa ke semasa Yang Hormat Datuk Speaker. Yang Hormat Datuk Speaker, dalam hal bekalan air, syukur alhamdulillah kita tidak mengalami keburukan masalah air seperti di tempat-tempat yang lain. Tetapi kita pada masa yang sama mengambil inisiatif yang positif untuk memperbaiki daripada masa ke semasa. Johor realitinya bergantung sangat kepada air sungai untuk bekalan air terawat. 99% menggunakan air sungai untuk kegunaan domestik dan industri. Sungai di Johor ini pula kebanyakannya pendek dan jumlah luahannya adalah terhad. Keadaannya diburukkan dengan risiko pencemaran air, sama ada dari punca titik ataupun point sources seperti dari kilang, ataupun bukan titik non-point sources seperti dari beraktiviti pertanian ataupun tapak pembinaan dan lain-lain. Alhamdulillah, Johor telah mengorak langkah. Tetapi Johor bukan ada, kerajaan kita bukan ada magic lamp, lampu ajaib, gosok boleh jadi. Harus sabar. Ia membuatkan perancangan dan ia juga harus ada kerjasama dengan kerajaan pusat.
Kita faham yang itu, tetapi yang penting inisiatifnya. Johor telah mengorak langkah mencari sumber air alternatif, yaitu air bumi. Tahniah kepada kerajaan negeri Johor. Underground water dengan izin. Potensi air bumi adalah terbaik. Cuma kita nak mencadangkan agar kerja pemetaan yang terperinci untuk mengetahui lokasi aquifer ataupun penggunaan air bumi pada skala besar boleh dimulakan. Yang Datuk Sika, ia haruslah disegerakan sebagai langkah awal untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang. Dan kita mahu tingkatkan daripada 1% kepada 20% penggunaan air bumi ini. Kerana penggunaan air bumi tidak melibatkan risiko cuaca yang ada. Seterusnya Yang Amat Datuk Speaker, kita hebat. Rapidnya, IRDA-nya, ECR-nya, FDI-nya, kadar ekonominya. Tetapi pada masa yang sama Yang Amat Datuk Speaker, Johor ini ada 27 pantai. Daripada Sepadan Muar hinggalah Tanjung Piai, Tanjung Pengelih, hinggalah kepada Tanjung Gemuk. Ada 27 pantai. 2/3 sepadan kita adalah laut. Jadi Yang Amat Datuk Speaker, satu tindakan drastik harus dibuat untuk memastikan bahawa Johor jangan disebut sebagai pusat telobosan. Telobosan ni bahasa Jawa ya Datuk tempat di mana keluar masuk Diizin. parti tanpa izin. Dengan izin. Yang Amat Datuk Speaker, kita menjadi kejauhan. Jangan sampai jadi hub segala aktiviti. Jangan pula jadi hub laluan tikus keluar dan masuk pendatang asing dalam negara kita ini. Kita ada APMM, kita ada Marine, kita ada askar. Kita pastikan bahawa sepadan ini tidak diterobosi oleh mereka. Yang Amat Datuk Speaker. Yang Amat Datuk Speaker, saya mesti bawa perkara ini. Terima kasih di atas tindakan kerajaan. Sekadar untuk dirakamkan prioritinya dalam Dewan ini. Berkenaan dengan jalan FT50 Aitam Batu Pahat. Yang Amat Datuk Speaker, tiba masanya harus diambil. Nyawa orang-orang Parlimen Aitam adalah sama harganya dengan nyawa-nyawa di tempat yang lain. Saya nak nyatakan Yang Amat Datuk Speaker, daripada statistik 2015 hingga 30 hari bulan 10 2016. 2015 ada 1,391 kemalangan. 1,391 kemalangan. Sehingga bulan 10 tahun ini ada 1,164. Tahun ini ada 27 kemalangan maut Yang Amat Datuk Speaker. Antara Aitam pula sampai ke Perak Raja 15 maut, 55.5% kemalangan maut berlaku antara Aitam dengan Perak Raja. Dan ada 304 kemalangan antara Aitam dengan Perak Raja. Saya catat Yang Amat Datuk Speaker. Dan ini antara faktor yang besar adalah kerana keadaan jalan yang gelap tanpa berlampu, tiada median, walaupun ianya telah pun pada satu ketika tersenarai sebagai jalan yang utama, tetapi kerana kita tidak ada lampu ajaib, dia hilang Yang Amat Datuk Speaker. Sebab itu Yang Amat Datuk Speaker, saya tekankan telah dibawa ke semua pihak, perkara ini harus dijaga. Yang Amat Datuk Speaker, kita menghadapi Semarang Sira Gulung. Yang Amat Datuk Speaker, kesan perbandaran. Kita seronok dengan kesan urbanization dalam negeri Johor. Kadar kawasan pekan menjadi bandar semakin bertambah. Kampung menjadi pekan semakin banyak semakin hari. Saya mohon agar syarat pembangunan di kawasan-kawasan luar bandar ini dalam pembangunan haruslah dimasukkan urusan dengan pejabat tanah. Kerana kita tidak mahu tambakan pembangunan yang ada di luar bandar ini menyebabkan banjir kepada pihak-pihak yang lain ataupun jiran-jiran. Apapun pembangunan mestilah dirujuk kepada pejabat daerah selain daripada PBT yang berkenaan. Agar ada sumber keluar air daripada pembangunan
kawasan yang dingin. Yang Amat Datuk Speaker, saya juga mengharap kita menjadi juara bola sepak bukan saja dalam negeri, dalam liga tempatan, tetapi liga luar. Tiba masanya kita mempunyai entiti yang hebat sekarang ini. Jacob harus bermain dalam padang yang lebih hebat di peringkat antarabangsa, mewakili negeri Darul Takzim dan menggunakan sepenuhnya kelebihannya sebagai entiti kerajaan untuk terlibat dalam perniagaan baik antara Johor dengan negeri-negeri yang lain dalam Malaysia ini dan juga negara-negara persekitaran ASEAN maupun di luar. Yang Amat Datuk Speaker, Yang Amat Datuk Speaker, saya juga ambil kesempatan di sini, Yang Amat Datuk Speaker, mohon pihak kerajaan melihat apa harus dibuat dengan tapak lama balai polis Aitam di sebelah traffic light. Yang Mulia yang berhormat, lalu lalang terpaksa berhenti 92 saat di traffic light. Dan dia akan tulis sebelah kanan, ianya adalah satu yang menyakitkan. Dan ramai orang tanya, kenapa YB tak majukan aja? Kerana mereka tidak faham, kerana itu adalah kepunyaan tanah, kepunyaan KDN, Kementerian Dalam Negeri. Saya ingin mencadangkan ia dibangunkan walaupun hanya akan menaikkan satu bendera besar sama di negeri Johor ataupun bendera daerah Batu Pahat, ianya jadikan dataran warisan dan memperelokkan warisan balai polis lama yang dulu kita panggil rumah pasung air hitam. Yang Amat Datuk Speaker, saya juga ingin jentera kerajaan sebagai mengakui sebagai warga Johor, ayo kita bersama-sama pastikan delivery system dengan izin menjalankan kerja-kerja mengikut seperti mana yang disarankan agar segala visi dan misi ini dapat tercapai. Yang Amat Datuk Speaker, Semarang menyokong usul yang dibawa oleh Rengit. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Terima kasih Semarang. Alhamdulillah selesai sudah perbahasan oleh ahli-ahli yang berhormat pada petang ini. Esok Yang Berhormat pengurusi-pengurusi akan mula membuat penggulungan bagi menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sepanjang 4 hari perbahasan atas rindingan bacaan kali yang kedua rang Undang-Undang Perbekalan 2017 tahun 2016. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan saya tangguhkan sehingga jam 9.30 pagi esok.